mengambil tempat dia kembali. Kini sebagai pembuka acara, kami mempersembahkan orkestrasi masih untuk mempersembahkan Ayam Gigi Singapura Waktu Malam dan Sapin Teluk Belanga. Jetingkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini kami diundang untuk menghiburkan para hadirin sekalian. Ini di Orkestra Sri Temasek, sebahagian daripada Orkestra Sri Temasek yang saya bawakan pada hari ini untuk menghiburkan anda dengan beberapa buah lagu. Yang tadi kita main lagu Ayam Didik ya, Cik Firdaus Ayam Didik. Kemudian seterusnya kita akan dengarkan sebuah lagu yang dipopularkan oleh Allahyarhamah Puan Seri Saloma. Ini kita dengarkan lagu Singapura Waktu Malam. Kita dengarkan. Singapura waktu malam, lampu neon indah berkilauan, gedung tinggi gemerlapan, sungguh megah tiada sejak dulu dah tersurat, Singapura tak kurang kisahnya. Antaranya paling dahsyat ikan todak melanggar Singapura. Zaman pun berubah, sudah kini negeri makmur.
aman bermain. Singapura makin indah dan hidup damai. Singapura maju jaya, tetap dalam aman dan sentosa. Makin hari tambah kaya, Singapura terkenal di dunia. Zaman pun berubah, sudah kini negeri makmur aman bermain. Singapura makin indah rakyat hidup damai. Singapura maju jaya, tetap dalam aman dan sentosa. Makin hari tambah kaya, Singapura terkenal di dunia. Itu dia Singapura waktu malam dari kami Orkestra Sutimasi. Jadi saya boleh bercerita sedikit tentang para pemuzik yang ada di atas pentas ini. Semuanya adalah adik-adik saya yang sempat saya kumpulkan sejak 3 tahun lalu untuk sama-sama memainkan lagu-lagu Melayu di Singapura ini. Dan orkestra kami baru saja berumur 3 tahun, insyaAllah tahun ini 3 tahun. Dan ini di antara yang dapat saya himpunkan pagi ini. Berikan tepukan untuk mereka kepada anak-anak bangsa yang berbakat yang masih lagi ingin memperjuangkan, melestarikan muzik Melayu di Singapura ini. Baiklah, seterusnya kita akan mainkan sebuah lagu Zapin sebuah lagu Zapin permintaan dari penganjur. Ini dia lagu Zapin yang menceritakan tentang tempat yang bersejarah di Singapura. Ini dia lagu Zapin Teluk Belanga, kita dengarkan. Dari selatan membawa kabar dari selatan, akan datang nanti serombongan dari seberang. Layarnya hilang kembali, singgah sebentar di pasir Mojang. Sungguh menawan hati, remuk senyum sangat pandang memandang. Hai Teluk Belanga namanya, tempat bersejarah lagi indah, rakyatnya bersatu budi
ternegara. Siapa memandang pastikan tertawa, ia bersenyum malu. Si gadis rumahan bergerak gas pasti karena berani. Itulah kenangan. Hai belum berani, ku beri bertuduh, bersopan santun, menari sambil berlomba-lomba. Dunia dijunjung, dibandang-bandang supaya masuk di sepanjang zaman. Ku beri bertuduh, bersopan santun, menari sambil berlomba-lomba. Budaya dijunjung, dipertahankan supaya masuk di sepanjang zaman. Layar dari belakang mati, singgah sebentar di pasir panjang. Sungguh menawan hati, redup satu saudara mata memandang. Hai teluk Pelangelah namanya, tempat bersejarah. Hari indah, rakyat yang bersantun budi bangsa ternegara. Siapa memandang pastikan tertawan, ia bersenyum malu. Si gadis rumahan bergerak gas pasti karena berani. Itulah kenangan. Hai belum berani, ku beri bertuduh, bersopan santun, menari sambil berlomba-lomba. Budaya dijunjung, dipertahankan supaya masuk di sepanjang zaman. Ku beri bertuduh, bersopan santun, menari sambil berlomba-lomba. Budaya dijunjung, dipertahankan supaya masuk di sepanjang zaman. Itu disambut oleh ulangi dari kami. Jadi Orkestra Sulit Temasi yang berikan tepukan kepada mereka sekali lagi, anak-anak bangsa juga. Ada juga yang sudah berbangsa Melayu. Dan kami akan tinggal menantikan dan kami akan kembali sebentar saja nanti. Terima kasih. Terima kasih Orkestra Sulit Temasi. Daun mengkudu dimakan hilang, dijamu dengan pelbagai hidangan. Salam diucap pembuka kalam, kecil tapak tangan niru kami tadakan. Selamat datang kami ucapkan kepada tetamu terhormat Tuan Suratman Makassar, para jurutetap dan undangan yang arif lagi bijaksana, para undangan khas, guru-guru, pelajar-pelajar dan hadirin sekalian ke peringkat akhir pertandingan Pesta Pantun 2014. Galo Anjun, Cendera Kirana, Putri Molek Hikayat Panji, Hamba Nasri, Hamba Syahira, pengacara untuk hari ini. Terima kasih. Harus tak saya lupa. Okay, baik. Kini, majlis ingin menjemput Saudari Syabira Siddiq, Presiden Pagi Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura, PB MUX, untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan kata-kata haluan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
tetamu terhormat Cikgu Surahman Makarsan, para pengadil kita Pak Jamal Tukimin, Dr. Subari Sukaini dan Cikgu Firdaus Rahmat, Cik Umur Robishkina, pengarah projek Pesta Pantun 2014, Encik Lukman Hakim, pembantu pengarah projek, para penaja kita, guru-guru, ibu bapa, para peserta dan hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berasa gembira kerana dapat bersama-sama menyaksikan pertandingan peringkat akhir Pesta Pantun 2014 pada pagi ini, anjuran Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura atau singkatannya PBMOOCS. PBMOOCS merupakan sebuah persatuan yang telah ditubuhkan sejak tahun 1969. Matlamat kami adalah untuk melahirkan pemangkin dan pemaju bahasa dan budaya Melayu di samping komitmen kami untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat kita akan kepentingan penggunaan bahasa Melayu. Setiap tahun, PBMOOCS akan menganjurkan pelbagai jenis aktiviti seperti kem perkampungan bahasa untuk pelajar sekolah menengah, penglipu lara bagi murid sekolah rendah yang baru sahaja berlangsung bulan lalu, pentas budaya dan sebagainya. Setiap tahun, Sekretariat Persuratan iaitu salah satu cabang PBMOOCS akan mengadakan pertandingan Pesta Pantun bagi pelajar-pelajar pos menengah untuk mendedahkan mereka pada seni penulisan Melayu iaitu pantun yang telah diturunkan sejak zaman nenek moyang kita. Pantun yang dahulunya sering digunakan untuk berkomunikasi sesama manusia di dalam hampir setiap aktiviti kehidupan seharian mereka semakin berkurangan dalam kalangan orang Melayu kita pada hari ini. Justru, pertandingan ini akan memberi peluang kepada para peserta kita untuk membiasakan diri mereka berpantun, malah menguji kespontanan mereka untuk mengarang pantun. Dengan cara ini, budaya berpantun dapat terus kekal relevan dalam konteks kehidupan hari ini. Tahun ini merupakan tahun ketiga saya melibatkan diri dalam acara Pesta Pantun. Selama 3 tahun ini, saya dapat melihat perkembangan yang baik dalam acara Pesta Pantun ini dari segi kualiti pantun yang dikarang oleh para peserta dan juga dari segi format pertandingannya. Peningkatan ini seharusnya dikekalkan. Dengan ini, bahasa dan budaya kita akan terus dilestarikan. Pertandingan Pesta Pantun ini berharap untuk mencapai objektifnya untuk memupuk penghayatan para peserta mengenai keindahan berpantun. Malah, pertandingan ini juga berharap para peserta dapat mempelajari cara mengarang pantun dengan betul seperti rima akhir yang tepat dan juga teknik-teknik untuk mengarang pantun dengan pantas. Semua ini telah dipelajari oleh para peserta sewaktu bengkel yang diadakan oleh Pak Jamal Tukimin dan juga Cikgu Firdaus Rahmat sebelum pertandingan ini dimulakan. Peringkat saringan dan peringkat separuh akhir telah berlangsung dengan baik minggu lalu dan juga minggu sebelumnya. Ternyata para peserta kita amat berkebolehan dan persembahan mereka amat menghiburkan hati. 3 sekolah telah berjaya ke peringkat akhir pada hari ini iaitu Madrasah Al-Ma'rif Al-Islamiyah, Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah dan juga Maktab Rendah Al-Hussein. Tahniah saya ucapkan kerana telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir ini. Saya ucapkan maju jaya kepada kamu semua untuk hari ini. Menang atau kalah hanyalah adat pertandingan. Yang pasti kamu semua meraih manfaat daripada pengalaman ini. Bagi pihak kesemua ahli jawatan kuasa PBMOOCS dan Pesta Pantun 2014, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan setiap daripada anda yang hadir pada pagi ini untuk menyaksikan pertandingan Pesta Pantun 2014. Sekalum budi juga saya ucapkan kepada penaja utama kami Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Promosi Bahasa Melayu MLLPC, Lee Foundation, Mendaki, Lembaga Perpustakaan Negara NLD dan lain-lain lagi kerana menyokong acara kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Sekolah Menengah Chenghua dan Orkestra Sri Temasek kerana akan memeriahkan acara kami nanti hari ini. Sebelum saya, Sabira binti Muhammad Siddiq, Presiden bagi PBMOOCS, akhiri ucapan saya, izinkan saya untuk mengakhirinya dengan 2 rangka pantun. Tulisan Jawi terukir di kita, seni halus karya nan sejati, berpantun beralas, berpantun bersebab, memeriahkan suasana di pagi hari. Tari inang, tari memikat, irama Melayu menjadi siulan. Bulat kata oleh muafakat, budaya kita terus dimartabatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
kasih saudari Syabira. Sekarang majlis ingin menjemput pula tetamu terhormat Tuan Suratman Markasan untuk naik ke atas pentas. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memberikan sedikit maklumat mengenai tetamu terhormat kita pada hari ini. Tuan Suratman Markasan adalah seorang penyair, cerpenis, novelis yang telah banyak menyumbangkan kertas kerja berhubungan dengan sastra, bahasa dan seni budaya di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selain daripada tugas beliau sebagai seorang pendidik, Tuan Suratman juga giat dalam aktiviti-aktiviti persuratan, sastra, bahasa dan budaya melalui persatuan-persatuan yang disertai beliau. Beliau telah memegang berbagai jawatan penting di dalam persatuan-persatuan tersebut. Umpamanya, Ketua Satu Angkatan Sastrawan 50, Asas 50, di antara tahun 1974 dan hingga 1994, yang dipertua Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura dan pengurusi jawatan kuasa hadiah sastra. Tuan Suratman juga merupakan penyumbang bagi Piala Suratman Markasan sejak edisi Pesta Pantun yang pertamanya. Pada tahun ini juga, ketiga-tiga sekolah akan cuba merebut piala yang disumbangkan oleh Tuan Suratman. Dengan besar hatinya, majlis mengundang Tuan Suratman Markasan ke pentas untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan, Tuan. Yang berusaha, saudara dan saudari pengurusi majlis, yang kami muliakan Presiden BBM UKS dan jawatan kuasanya, yang kami hormati teman-teman pengadil, dan yang sangat kami hormati juga ialah para hadirin sekalian. Tanpa Anda, majlis ini tidak akan apa ada artinya. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terima kasih saya ucapkan kepada jawatan kuasa BBM UKS yang mengundang saya ke majlis yang bermakna ini, karena menghidupkan terus tradisi Anda yang setiap tahun mengadakan majlis Pesta Pantun ini. Saya tidak tahu Pesta Pantun 2014 ini merupakan pesta pantun yang keberapa. Akan tetapi yang jelas BBM UKS telah mengundang saya pada tanggal 6 Mac tahun 2010 yang diadakan di Perpustakaan Masyarakat Geylang East. Dalam ucapan sambutan saya pada Majlis Pantun 2010 itu, saya nyatakan bahwa Majlis Pantun itu merupakan majlis yang penuh berarti jika dilihat dari segi pengekalan penggunaan bahasa Melayu di Singapura, khususnya bagi masyarakat Melayu. Selain itu, saya merekamkan kesedihan saya tentang kian kurangnya orang-orang Melayu yang meminggirkan bahasa Melayunya sendiri sebagai bahasa antara mereka, yakni bahasa keluarga. Dan saya menyebut akan kekhawatiran saya akan lenyapnya bahasa Melayu di Singapura, sebagaimana lenyapnya bahasa orang-orang Afrika yang menjadi hamba di Amerika, yang diceritakan oleh Alex Haley dalam novelnya yang terkenal The Roots. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya rekamkan juga kekhawatiran saya akan terpinggirnya bahasa Melayu di Singapura ini, yakni di negeri leluhur kita, dengan bukti berdasarkan survei 10 tahun sekali di Singapura ini,
Sejak tahun 1980 hingga survei 2010 sudah berjumlah kira-kira 30.000 bangsa Melayu berpindah dari menggunakan bahasa Melayu ke bahasa Inggris dan menolak ke pinggir bahasa ibunda Melayu kita. Saya tidak akan berpanjang-panjang bercakap mengenai satu bangsa yang meminggirkan bahasanya sendiri dan mengambil bahasa lain menjadi penggantinya. Untuk mengetahui perkara tersebut, bacalah Kembali ke Akar Melayu, Kembali ke Akar Islam jilid 4 yang telah dilancarkan pada bulan November tahun lalu. Di situ terselip ucapan-ucapan saya mengenai kekhawatiran saya pada masa 30 atau 40 tahun dari sekarang. Apabila orang Melayu, keturunan kita yang mengaku, saya orang Melayu Singapura, but I can't speak Malay. Dan ketika itu anak cucu keturunan kita hanya dapat melihat perkembangan bahasa dan sastra, termasuk pantun, syair dan gurindam di taman warisan di bekas Istana Kampung Glam sahaja. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Kembali ke majlis yang permai dan indah ini, yang akan kita dengar belia-belia kita tangkas berbalas pantun nanti. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada BBM UKS yang gigih menanamkan semangat gemarkan pantun kepada anak-anak didik di sekolah dan di maktab dan juga di madrasah. Wajiblah mendapat sambutan dan sokongan dari pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, guru-guru, wartawan-wartawan, penulis-penulis, dan orang Melayu seluruhnya yang mengaku Melayu. Dan tentunya kita masih boleh bertutur bahasa Melayu sekarang. Maka itu saya dengan rasa gembira bahwa usaha yang dilakukan BBM UKS ini harus diteruskan dan harus mendapat sokongan orang Melayu di Singapura seluruhnya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan lagi saya muliakan. Penutup ucapan ini saya sudahi dengan doa yang ikhlas. Semoga majlis pantun ini yang santun dan berhemat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan untuk memenuhi permintaan dari pihak undang BBM UKS, saya sudahi dengan membaca sebuah puisi yang berjudul Bahasaku Adalah Bangsaku. Bahasaku adalah bangsaku, bahasaku tanda mercu bangsaku. Bahasaku adalah lahir batinku, bahasa adalah hati dan lidah bangsa. Bahasa bukan pengantar kata sahaja. Bahasa adalah naluri leluhur yang perlu dijaga. Bahasa menyimpul makna seni, resam hidup tak terperi, peribahasa dan kata budi, termasuk kesusastraan dan jati diri. Orang Jepun dengan niponggonya membawa Sony bicara maju. Orang Prancis tak mau ditegur selain bahasanya, kekal menjadi bangsa berkuasa vetonya. Tapi Melayu baru mula meminggirkan bahasanya. Berkata dalam bahasa ibu kian asing di bawah atap genting ini. Di kota, di kelab, tentu Inggris yang laku. Di rapat musyawarat bahasa sudah dipinggir dahulu. Di institusi tua rumah Allah mulai dipinggirkan anak bangsa sendiri. Ada pemimpin berkata, itu proses semula jadi. Di mana-mana orang mula mengaji Inggris. Di Cina, di Malaysia, mungkin juga di Indonesia. Bukankah itu proses kesementaraan saja? Tidakkah kita terpikir nasib kunta kinte yang hilang bahasa dan bangsa diri?
yang tak bisa diganti dengan apapun juga. Tidakkah kita ada berharga diri, bercita tinggi, melontar pasrah diri, berbicara Inggris dalam forum antara bangsa dengan lidah penutur Queen English, berbahasa Melayu dengan bahasa Melayu tinggi, tidak campur Inggris lagi. Kini bukan zamannya kita bersangat atau bersopan santun juga, membiarkan orang lain membuatkan orang lain merebut tempat kita. Tinggal kita berputih mata, bermerah diri. Bahasaku adalah bangsaku. Mari kita tebar mata jala di lautan dalam. Marilah kita singkap mata hati di angkasa lepas. Inggris itu memang untuk sesuap nasi di sini. Timbalah sampai kau laku dimanapun juga. Bahasa bukan beban yang tak berarti. Junjung pakailah mewakili budi, menjadikan kita bangsa bermarwah tinggi, bukan bangsa yang sentiasa menyerah diri. Bahasaku adalah bangsaku. Bahasa kita adalah milik Melayu kita. Melayu kita adalah harga diri kita. Melayu adalah bangsa yang punya bahasa. Kita boleh belajar apapun bahasa, tapi jangan kau injak-injak bahasamu. Jika ini terjadi akhirnya, kita akan kehilangan segala-galanya. Karena bahasa itu adalah tinggi nilainya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Surahman. Sebelum Tuan Surahman beredar daripada pentas, kami ingin menjemput Presiden PBOOKS untuk memberikan cenderahati kepada tetamu hormat kita. Tuan Surahman, selain kembali ke atas pentas, berikanlah tepukan sedikit Pak Gubernur. Baiklah, kami menjemput Presiden PBOOKS untuk memberikan cenderahati kepada tetamu hormat kita pada hari ini. Persilakan. Terima kasih Tuan Surahman dan Presiden PBOOKS, Saudari Syabira. Baiklah, setelah 2 pusingan pertandingan dijalankan, kita akhirnya berada di kemuncak pertandingan Pesta Pantun 2014. 3 sekolah yang akan bertanding pada hari ini adalah merupakan yang terbaik di kalangan sekolah-sekolah yang mengambil bahagian. Pastinya persaingan pada hari ini amatlah sengit. Ya, para hadirin, betul tak? Saya tak dengar, betul tak? Dan untuk mengadili pertandingan hari ini, kami telah mengundang 3 juri yang mempunyai kepakaran masing-masing dalam bidang yang mereka ceburi. Juri pertama kita telah diundang tahun ini sebagai pengadil tetap dan juga sebagai pengendali bengkel Pesta Pantun. Beliau telah membimbing semua peserta dalam mempersiapkan diri mereka untuk pertandingan pada tahun ini. Beliau merupakan anak keturunan Jawa yang lahir pada 20 Oktober 1946 di Kilang Serai. Beliau merupakan seorang penulis puisi, seorang penulis dan aktivis seni atau sastra Melayu. Beliau pernah memimpin grup Geluh Rasa yang menggalakkan eksperimen dan meningkatkan apresiasi puisi Melayu moden pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Beliau telah menerbitkan 3 buah antologi puisi, sebuah novel esei dan kritikan drama, 2 buah buku esei sastra, serta kritikan novel trilogi, sebuah kajian dan himpunan pantun Singapura.
Beliau pernah bertugas sebagai karyawan tamu dan dalam istilah Inggerisnya Visiting Fellow di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kami berbesar hati ingin memperkenalkan Pak Jamal Tukimin. Pengajar tetap kedua pula merupakan seorang yang telah memperolehi ijazah Doktor Falsafah Persuratan Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia, sarjana dalam pentadbiran perniagaan dari Charleston University, Australia, lepasan ijazah diploma dalam pentadbiran perniagaan United Kingdom. Beliau juga merupakan seorang novelis, cerpenis, penyaja dan penulis esei yang menggunakan nama pena Basuki Sastro dalam tulisan kreatif beliau. Novel beliau, Tanya Maria, pernah memenangi hadiah Sagu Hati dalam sayembara penulisan novel pada tahun 2004. Beliau pernah menjadi pengadil dalam genre cerpen dalam Anugerah Persuratan Anjuran Majlis Bahasa Melayu Singapura dalam tahun 2007 dan 2009 dan kini editor kanan majalah iIkhwan. Kami besar hati ingin memperkenalkan Dr. Subari Sukaini. Juri ketiga bagi peringkat akhir telah mendapat sarjana muda dalam pengajian Melayu dari Universiti Malaya pada tahun 2011 dan juga telah meraih pasca sarjana diploma dalam pendidikan dari NIE. Beliau telah memasuki bidang perguruan sejak tahun 2011 dan kini sedang mengajar di Sekolah Menengah First Toa Payoh. Pengalaman beliau dalam acara-acara bahasa dan kesenian termasuk mewakili Singapura ke Brunei bagi Festival Pantun Anjuran Mastera pada tahun 2010 dan cikgu juga giat berpantun di dalaman sosial. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa KGNS. Juri ketiga kita pada hari ini ialah Cikgu Firdaus Rahman. Baiklah, kita akan memulakan pertandingan. Adakah anda semua sudah bersedia para penonton? Saya tak dengar, adakah anda sudah bersedia? Sebelum itu kami mengundang ketiga-tiga sekolah yang akan bertanding pada peringkat akhir untuk naik dan mengambil tempat di atas pentas. Dipersilakan Maktab Rendah Anderson Madrasah Al-Madinah. Bagi pusingan pertama, setiap wakil termasuk pemantun simpanan harus memperkenalkan diri mereka lewat pantun dua kerat yang disediakan sebelum hari pertandingan. Pantun hendaklah disampaikan secara kreatif dan penggunaan props dibenarkan. 2 minit diberikan bagi keseluruhan persembahan pengenalan. 20 markah penuh pula boleh diraih oleh setiap kumpulan dan 10 markah bonus boleh diraih berdasarkan kriteria kreativiti. Bagi membuka gelanggang berpantun kita pada hari ini, mari saya mempersilakan Maktab Rendah Anderson untuk memperkenalkan Maktab Rendah Anderson. Saya gunakan mic yang diberikan. Baiklah, anda semua sudah bersedia? 2 minit anda bermula dari sekarang. Senario anda, maklum. Burung jentayu di Pulau Tanjung. Apa itu talian mayung? Balang berdua terbang ke geki. Kalian semua harap berhenti. Daun hutan gugur ke pasir masih terjerat di separuh akhir. Mari, Ejen. Daun selasih, mawar sekuntum, menyemai kasih. Assalamualaikum.
mandi-mandi di tepi pantai. Iqbal Chandri suka bersantai. Satria Perkasa minta dibentak. Teknis bahasa Piko Pranata. Pohon petik tumbuh berdekatan. Anak didik madrasah Aisyah. Wanita di kampung Jati. Doktor wanita sedia bermandi. Petani kidal mengukir papan. Peguam anak di masa depan. Sawah padi tidak mata. Impian jadi doktor cinta. Penyau duduk menetas. Anak Melayu tak tahan pedas. Mentari benar bernada sejak. Minat bersenam si anak manja. Lalunya bidai ke bawah beramu. Pandai bersilat si kaki bau. Bunga siatan, bunga melati. Pemantun simpanan menambah hati. Langit sore diterangi petir. Hadir KJ diberikan akhir. Suara bergema. Menanam jagung di tengah genting. Maarifat tajam, ayo bersaing. Hasrat di hati dirobat juara. Irama beralun. Melodi cinta. Mari pemantun ke puncak pesta. IJC membuka pesta ya. Saya tidak sabar untuk melihat bantu-bantu mereka yang mendengarnya ya. Okey, baiklah, terima kasih Maktab Rendah MSN. Kini tiba giliran Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Dua minit anda bermula dari sekarang. Selamat datang para hadirin. Ingat tak cerita kemarin? Ini. Langkah mendor masalahnya. Apakah yang terjadi seterusnya? Iyalah, apa ya? Tanggal disumpah menjadi batu. Haruslah kandang kami dahulu. Pasang jarak di hulu tanduk. Mestilah kandang yang suluk. Namun kandang sendiri belum berpunya. Takkan dibiar putra petani tanah. Tiada. Apa? Makin berisi gunung sebalik. Apa sebenarnya terjadi? Kandang Fielsa. Janganlah kita bertikam bidang. Siri berlipat, siri berguna. Jangan bertengkar kerana senang. Walaupun putra datang beratus, bunga kami jangan terputus. Permusuhan usah dari kita. Sempurnakan keluarga tanpa cinta. Cinta itu cahaya sanubari. Kurniaan Tuhan fitrah kita. Tanya. Minta maaf. Nanti sebagai asyik. Hidup kaya, apa tu miskin? Gelaran tunang pindang serani. Putri bernama Fielsa Hanani. Angkau sungguh si primadona. Nama diberi Nurul Husna. Bila ditatap hati terpanah, putri jelita Umi Albana. Empat puji tiada putra, bisa memikat rakyat jelata. Kalau bulan di pagar bintang, pasti hati bertambah sayang. Bagai pelangi terukir indah, kami berempat peta bermala. Kalau tunggu, rindukan bulan, bukan suara. Dalam genggaman, anda dihadap kami bertiga, usul berdua, baik bertata. Sekian lama tidak bertanda, tidak berpecah, bukan negara. Betul ya saya, betul tak para penonton? Baiklah, sekarang saya menjemput Madrasah Wat Tanjung Al-Islamiyah. Raja adil, raja disanjung. Kami wakil dari Wat Tanjung. Ikan paus. Di Laut Selatan, Muhammad Firdaus. Umi Aiman, Rana Anila, Yasmin Nabila, Angkut padi ke dalam bahtera, ingin ku jadi pahlawan negara. burung kediri, burung garuda, biar ku jadi sukan di ikan. Pohon menanti, hasrat ukurinnya menjadi mufti. Gagah berani raja bertitah, bakal mengganti doktor Masyita. Kuat semangat pantang menyerah. Terbang tinggi si burung helang, diri ini tak gentar berjuang. Layar bahtera di bawah gelombang, anggun
tak semalam anda bersifat tegas. Pergi mendaki ke Gunung Daik, hasrat menjadi pemantun terbaik. Bukan terbaik sahaja, mencari jerami di tepi kuala, ingin kami menjulang piala. Luas samudra, hujung lautan, ayo segera Kita mulakan. Sabar pemantun, sabar. Dengarkan. Belayar nahoda berpandukan peta. Apa itu hakikat cinta, wahai pegeri? Burung merpati membawa senasib bahagia hati dicinta kekasih. Apa benar cintakan kekasih? Anak bermain di waktu senjata, anak bermain di waktu senja. Harta menjamin hidup sebentar. Hei tanggang, demi harta satu ibu jangan buluh perindu di tepi telaga. Buluh perindu di tepi telaga, cinta ibu membawa ke syurga. Puteri, kekasih, tanggang, harta, bawang putih, ibunya. Pergi ke muara mencari pelatuk, apa pula mendapat atuk? Cinta itu luas, walau apapun, bunga terantai dibuat hiasan. Jangan diabai cinta warisan. Cinta warisan, tapi harum manisan bau kasturi. Bagaimana warisan dapat dilestari? Mudah sahaja. Suara nyaring irama dilantun dengan bertanding di pesta Kalau pantun. begitu, Buah kurma, Buah zaitun, Mari bersama kita berpantun. Terima kasih atas waktu dan Cinta membawa ke syurga ya. Ya, betul Musyairah. Seterusnya kita akan beralih ke pusingan kedua pula. Namun sebelum itu, majlis meminta ke semua peserta simpanan untuk kembali ke tempat duduk penonton. Berikan tepukan gemuruh untuk peserta simpanan. Terima kasih. Baiklah, kami akan letak di sini. Baiklah. Wah, nampaknya mereka menghambat hati juri ya. Baiklah, kita akan beralih ke pusingan kedua. Secara berpasukan tidak termasuk ahli simpanan, setiap kumpulan haruslah menyiapkan pantun 6 keran berdasarkan video yang akan ditayangkan dalam masa 2 minit berdasarkan tema cinta. Baiklah, sekolah-sekolah adik anda semua sudah bersedia? Tiga 30 markah penuh boleh diraih dalam pusingan ini. Baiklah, setiap sekolah anda harus memilih nombor. Mata pelajaran Edison, nombor apakah yang anda pilih? Saya sudahlah diberi di depan. Kami memilih nombor 4. Baiklah, nombor 4. Baiklah. Adakah anda sudah bersedia? Sekali lagi, baiklah kita akan tanyakannya sekali lagi.
Bangsa Belanda Edison akan bersedia. Baiklah, jom anda bermula dan sekarang. Ingat ya, pantun 6 kerat. Baiklah, Maktab Belanda Edison, 2 minit anda telah tamat. Silakan pergi ke hadapan untuk menyampaikan pantun anda. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri anda ya. Hello. Nama saya Iza Hazika dan saya mewakili Maktab Belanda Anderson. Sebentar ya. Dengarkan Raja berkata dengan rakyat, biar mahkota punya beralas agar dapat simpan di peti. Ilmu disanjung sepanjang hayat, dicari secara jujur dan ikhlas, ingin ku bawa sampai mati. Saya ulangi sekali lagi ya. Raja berkata dengan rakyat, biar mahkota punya beralas agar dapat simpan di peti. Ilmu disanjung sepanjang hayat, dicari secara jujur dan ikhlas, ingin ku bawa sampai mati. Terima kasih Maktab Belanda Edison. Kita akan ke sekolah seterusnya, iaitu Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Nombor apakah yang anda pilih? Maka disumpah menjadi batu. Kami memilih nombor 1. Baiklah, nombor 1. Sejak pada saat pertama aku melihat kau di sekolah dulu, tapi aku tak berani terus terang kerana kita masih terlalu muda. Sekarang, aku sudah diterima bekerja di bandar. Jadi aku ingin bertanya soalan yang sudah lama aku pendamkan. Sudahkah kau jadi suri hidupku? Baiklah, sekali lagi. Kehadapannya. Tujuan surat ini adalah kerana ada perkara yang ingin aku sampaikan padamu. Sebenarnya, sudah lama aku jatuh hati pada kau.
Sejak dari saat pertama aku melihat kau di sekolah dulu. Tapi aku tak berani putus terang karena kita masih terlalu muda. Sekarang, aku sudah diterima bekerja di bandar. Jadi aku ingin bertanya soalan yang sudah lama aku pendamkan. Sudahkah kau terus menghidupku? Baiklah, Madrasah Al-Ma'arif adakah anda sudah bersedia? 2 minit anda bermula dari sekarang. Baiklah, Madrasah Al-Ma'arif, 2 minit anda telah tamat. Silahkan wakil anda ke hadapan dengan pantun 6 kerat. Nama saya Filzah Hanani. Saya mewakili Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Sila mendengar pantun 6 kerat saya ya. Sungguh merdu suara si nahoda, melayani rakan juga tetamu, minum diedar, dijamu makan. Apabila hati rindu melanda, aku panjatkan doa untukmu, semoga dikau dilindungi Tuhan. Saya mengulangi pantun saya. Sungguh merdu suara si nahoda, melayani rakan juga tetamu, minum diedar, dijamu makan. Apabila hati rindu melanda, aku panjatkan doa untukmu, semoga dikau dilindungi Tuhan. Maaf. Terima kasih. Baiklah, kita sekarang akan menjemput Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah untuk memilih nombor mereka. Nombor apakah yang anda pilih? Baiklah, nomor 5.